ni bantuan kecemasan 999. Mungkin apa juga bentuk kecemasan anda lah, insyaAllah kita harapkan agar dapat kita manfaatkan lorong kecemasan itu sebaik mungkin. Manfaatkan betul-betul. Jangan gunakan untuk berhenti sebab nak selfie, berhenti sebab nak mungkin konvoi kan, dah terpisah semuanya. Jadi kita pilih lokasi-lokasi yang sesuai lah. Kalau nak berhenti sebab nak tunggu orang, bukan di lorong kecemasan. Kita bimbang dengan keadaan kita itu, kita mengganggu pengguna jalan raya yang lain yang benar-benar saat itu cemas, berlaku kecemasan dan juga berlaku kerosakan-kerosakan pada kenderaan mereka. Jadi kita gunakan sebaik mungkin, insyaAllah harapan kita agar kita jadi pengguna jalan raya yang berhemah dan kongsi jalan raya itu dengan penuh rasa kasih sayang agar semua orang pun dapat rasa selamat, rasa tenteram dan aman ketika menggunakan jalan raya maupun lebuh raya. Okay? Terus bersama kami selepas ini. Kemudian hati ada bicara menarik yang akan kita kongsikan tentang berhadapan soalan menyakitkan emosi. Musim-musim cuti ni macam-macam soalan timbul yang kita rasa macam tak perlu tanya kot soalan ni. Cemas-cemas nak jawab kan. Jadi soalan cemas tu macam mana kita nak belajar nak jawab, adakah perlu kita tanya, dan macam mana kita nak tenang kalau soalan-soalan itu muncul dalam hidup kita. Selepas ni bersama Tuan Haji Ikram Hussein untuk Kemudi Hati. Jangan ke mana-mana, dengarkan Mas Ruzan Masri, Maafkanku. Bisa ku putar waktu dulu, akan ku hindar segala khilaf lalu, agar tenang jiwaku yang kini lesu di rantai dosa yang bertunjang nafsu. Kesalahan yang tak pernah bertepi,
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Bukan yang terbaik.
pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah, syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Share bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan saya Faiz Sejuk Osman. Setiap Jumaat 9 malam kita nak bawakan minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan untuk rancangan Kemudi Hati, dan kita akan bersiaran bersama. Anda boleh mendengarkan di Radio IKIM macam biasa. Dekat Facebook Live kita juga bersiaran secara langsung, dan di YouTube channel kami InsyaAllah kita bersiaran. Anda boleh tonton, share, semoga ramai lagi beroleh ilmu dan juga perkongsian yang bermanfaat pada kali ini. Dan insyaAllah kita nak bawakan temu bual kita Kemudi Hati bersama dengan Bahagia Tuan Haji Ikram Husin, kaunselor berdaftar kita dah pun bersama dengan kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji? Sihat kita. Alhamdulillah sihat hari ini. InsyaAllah kita kali ini nak bawakan satu tajuk yang amat sinonim. Ramai juga mungkin bila masuk musim cuti, inilah antara kebimbangan. Ada setengah orang tak tahu nak balik ke tak balik ke sebab memikirkan tentang soalan-soalan pedas, tajam, menghiris kalbu. Jadi insyaAllah tajuk kita pada kali ini berkaitan dengan berhadapan soalan menyakitkan emosi. InsyaAllah kita nak bawakan perbincangan kita pada kali ini. Anda kalau ada sebarang pengalaman mungkin boleh nak tepis-tepis soalan-soalan sebegini, silakan komen dekat ruang Facebook dan juga YouTube kami. InsyaAllah mungkin bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita kali ini. Haji, kita nak mulakan pertemuan kita untuk Kemudi Hati kali ini. Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi yassir wa la ta'sir bi tamamil khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Haji selaku penerbit dan juga DJ, tak lupa pada ibu ayah, guru-guru, para masyayikh, para habaib, tuan-tuan perempuan dikasihi lagi dimuliakan. Jadi pada malam ni saya rasa satu perkara yang perlu kita sama-sama tekuni, lihat. Mungkin kita terlupa. Esok pun Haji mungkin akan ada kenduri lagi, Sabtu, Ahad nanti kan. Jadi kadang-kadang kita punya keseronokan dalam nak mulakan bicara ni menyebabkan kita tergelincir dengan ucapan, perkataan, lisan kita yang mencela orang lain, ataupun kita bicarakan tentang seseorang sedangkan dia tidak senang dengan apa yang telah sedang kita ceritakan. Dan ada juga lisan kita ni kadang-kadang ungkapan tu ungkapan yang barangkali mengandungi kesyirikan. Nah, ini yang paling kita khawatirkan, kekufuran. Dan yang paling malang bila kita menyebabkan seseorang dengan lisan kita, perkataan kita ni, dengan pertanyaan itu menyebabkan individu tersebut menjadi kesedihan, berubah dia punya rasa perasaan daripada gembira kepada duka cita. Jadi ini yang perlu kita sama-sama koreksi. Kita sebagai seorang Muslim dalam setiap tingkah laku yang kita ada ni, apatah lagi dengan berkaitan dengan lisan kita ni, kita tak pandang enteng dalam nak keluarkan satu tutur bicara daripada lidah kita yang tak bertulang ni. Dan tuan-puan, ada satu perkara yang kena sentiasa kita ingatkan. Perkataan yang baik dan buruk ni, ataupun perkataan yang sia-sia ni, dia akan dicatatkan oleh para malaikat. Dan mereka mengawasi kita setiap waktu dan keadaan. Ya, kita selalu dengar kan, tapi malam ni kita koreksi balik. Mungkin ada yang dalam perjalanan, dalam memandu kenderaan pada malam ini, sambil-sambil tu kita berfikir sama-sama. Mungkin boleh nanti Haji ambil sahabat-sahabat tu tuan-puan, ambil nota, kongsikan dekat bawah ruangan komen di FB ni, supaya kita jadi peringatan untuk sama-sama.
Dan saya memandang dari satu sudut yang dalam bidang saya, dalam bidang psikologi, kaunseling ini, maklumat ini adalah information is a king. Dan bukan kenderaan tertentu saja jadi king of jalan raya. Tapi information ni is a king. Dia memang adalah satu keperluan. Dia memang satu perkara yang sangat penting. Dan bagaimana cara kita belajar daripada seseorang, orang lain yang kita bertemu, nanti itu akan menjadi dia cebisan yang akan melengkapkan kehidupan kita. Walau ada yang tanya, lah nak pergi kenduri je kot kan. Dan kena tanya soalan dah kahwin ke belum, ni direct to the point lah kan. Dah kahwin ke belum kan, nampak muka macam bujang. Saya semalam hari apa satu Februari lepas saya balik daripada ada program dekat masjid solat subuh tu tuan-tuan. Pada saya ni seronok lah, satu pengalaman yang sangat gembira. Saya kongsikan di ruang Facebook saya. Saya balik, saya naik kenderaan isteri saya tak sempat kan. Jadi naik kereta, tak fikir apa, sejadah semua dah ada dah. Sampai-sampai ke parking tu, emas tak ada. Yang ada emas berbunga-bunga. Tuan-tuan boleh bayangkan emas berbunga. Saya tengok lama juga nak pakai ke tak ni kan, macam pelik je. Lalas pakai, dah lah satu hal lagi. Kan orang perempuan punya emas dia kena sarung. Headlock Haji. Headlock dia panggil headlock. Jadi saya dan kita kan tak pernah kan, selalu sangkut kat telinga. Dah nak pakai satu hal pula kan. Jadi lindang-lindang selesai solat kan, majlis, kuliah semua balik. Lepas tu makcik dengan pakcik ni tegur kan. Ingatkan siapa tadi kan, anak perempuan siapa tadi ingat kan. Sampai dia gelak-gelak kan. Sampai kita minum pagi. Jadi benda tu nampak macam ringkas kan. Tapi Masya Allah dia menghidupkan suasana. Soalan yang diberikan oleh pakcik-makcik tadi kan. Ingatkan siapa dengan emas berbunga-bunga kan. Tapi Masya Allah daripada soalan tersebut Haji, akhirnya membuka ruang untuk perbicaraan yang lebih lagi kan. Buat gurau senda kan, mereka bertanya sesuatu. Saya sempat kongsikan nanti malam Jumaat dan Jumaat malam Sabtu nanti ada program Kemudi Hati. Jadi banyak networking kalau dengan daripada soalan. Tapi kalau kita pula jadi orang yang terus blok, cepat terasa hati. Ni saya rasa mungkin nanti saya akan sentuh kenapa hari ini ramai sangat rasa macam tu. Kita tak buka ruang, kita tak bina perhubungan yang dituntut oleh Nabi Rasulullah SAW, kesayangan kita, untuk kita menebarkan salam, membentuk ukhuwah persaudaraan, kasih sayang. Nampak tak? Bermula daripada soalan. Mungkin setakat ini dulu Haji untuk pembukaan kita pada malam ini. InsyaAllah akan ada lagi insyaAllah. Banyak lagi insyaAllah. Terima kasih Haji untuk diskusi. Sempat saya tengok Haji emas bunga-bunga itu. Itu kadang-kadang dalam keadaan terpaksa ada keputusan-keputusan yang kita kena buat yang memang rasa banyak benda nak kena fikir juga waktu itu. Tapi itu jugalah hakikatnya, macam Haji sebut tadi, information is a king. Dalam masa yang sama ada setengah perkara yang pada waktu tu kita rasa perlu kita nak tanyalah kan, sesuai pada waktu dan ketikanya, silakan. Tapi ada ketika yang mungkin kita boleh tenang-tenang sekejap sebelum kita dapatkan maklumat, fikir dulu soalan kita tepat pada masanya ataupun tidak, adakah kena pada tempatnya maupun tidak. Jadi insyaAllah kembali selepas ini bicara kita banyak lagi yang nak kita belajar tentang berhadapan soalan menyakitkan emosi. Adakah nak kena refleks kepada orang yang bertanya ataupun yang diajukan soalan itu pun nak kena refleks juga. Kenapalah aku ni kalau sering disoal begitu, dan kalau ada soalan-soalan cepu cemas ini memang kenapa kena cemas sangat. Itu pun satu juga perkara yang perlu kita bincangkan. InsyaAllah Kemudi Hati kembali selepas ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Anda boleh tonton di Facebook dan YouTube kami serta dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, Kadang-kadang
kita menafikan kemanusiaan langsung, sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, alif, ya, lam. Pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Miri 104.0 FM. Terima kasih banyak anda terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islam untuk Kemudi Hati. Kita bawakan pada kali ini bersama dengan kaunselor berdaftar kita, Tuan Haji Ikram Hussein. Anda boleh terus menonton di Facebook dan YouTube. Kita bawakan satu bicara berhadapan, soalan menyakitkan emosi. Kenapa ada soalan-soalan tu yang memang datang tu laju je pergi, memang terhiris betul dalam rasa dia. Ada ataupun ada setengah orang memang soalan yang sama, waktu yang sama, ketika yang sama, tapi rasa macam tak terkesan langsung dengan emosinya. Kita nak tahu jugalah bagaimana pengurusan emosi. Kita pun nak faham juga, ada ke dalam pengurusan psikologi, pengurusan emosi ini, orang yang memang suka sangat tengok orang datang muka ceria, bila datang soalan tu terus berubah, tapi dia rasa gembira sebab muka orang tu rasa sedih, rasa murung. Ada ke orang yang macam tu, rasa happy bila tengok orang lain duka? Tapi kejap lagi lah kita nak bawakan. Dan insyaAllah Haji, kita nak sambung lagi bicara tentang berhadapan soalan menyakitkan emosi ini. Ada ke skema-skema soalan bagaimana yang memang logik nak tanya kan? Kalau dalam etika wartawan tu adalah soalan 3W1H tu, adakah itu kan kalau kita nak berjumpa dengan orang, ini yang pertama kali mungkin kita jumpa ataupun dah lama dah, Haji 10 tahun tak jumpa, adalah reunion, tapi soalan tu seronok sangat kita nak tanya. Jadi nak tahu juga lah Haji, silakan untuk bicara kita kali ni Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji. Ya betul, kadang-kadang ketakutan seseorang nak hadir dalam satu majlis, kemudian ditanya tentang soalan-soalan sensitif ni membuatkan mereka terus reluctant, dan dia tak nak bercampur gaul, dia tak nak bersosial dengan orang lain, dan bahkan dengan ahli keluarga sendiri, sebab pedih, sakit dengan rasa yang dia rasakan tu. Dan itulah sebab tu saya katakan perkara yang pertama yang kita kena buat dalam kita nak menyoal sesuatu, cuba tanya, kalau soalan ini ditanyakan, apa perasaan orang yang ditanya, yang sensitif ke tidak, dan banyak lagi soalan-soalan lain. Kenapa kita perlu tanya soalan ini? Kenapa kena tanya seorang ke? Kenapa masih single lagi? Memang direct sangat kan? Kenapa tak ada zuriat lagi? Kenapa tak ada baby lagi? Berapa lama kahwin? Kerja apa? Berapa gaji? Ini dah soalan-soalan dah jadi macam membawang dah kan? Sebab benda tu dia tak ada correlate. Jadi cuba antara perkara yang kita boleh buat, tanya, sedapnya makanan ni kan, sedara ke, contoh ni kat kenduri lah kan? Kemudian kita boleh tanya juga, puji bajunya cantik. Sebab yang awal kita kadang-kadang kita tak belajar cara untuk membina repo kan? Kita tak belajar cara bagaimana kita nak memulakan satu perbualan itu kan? Kita terlalu direktif sampai kita tak peduli dah apa perasaan orang lain yang kita tanya. Dan benar sebagaimana Haji katakan tadi, ada setengah orang tu dia memang suka melihat orang lain berduka cita pada hari-hari yang bahagia. Bila tanya dia betul ke, dia kata tidak, tapi dalam jauh dari sudut hati dia tu dia rasa macam tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak ada apa yang orang lain sedang miliki, yang orang lain ada. Jadi sebabkan itu tuan-puan, kita kena belajar cara untuk mengelak soalan-soalan yang sensitif begini. Dan begitu juga dekat tempat kerja misalnya, kalau kita nak
bertanya pada kawan-kawan. Kadang benda borak-borak yang biasa saja, tapi kita lupa ada batas dalam soalan tersebut. Dan kita kena tahu, contohlah kita punya subordinate, kita punya colleagues, walaupun kita sama, kita punya jawatan dan sebagainya, tapi dekat situ kita tetap ada perbezaan dari sudut emosi dan perasaan. Barangkali dia jenis yang rapuh kalau ditanya benda-benda yang sensitif. Begitu juga kalau kita dengan kita punya ketua jabatan, bosses kita, adakah kita akan tanya soalan-soalan yang sensitif? Sebab apa kita nak tanya? Sebab kita nak jaga kita punya kedudukan, dia punya jawatan. Sebab kita rasa ada perbezaan dekat situ yang perlu kita urus takbir. Dan kenapa tak dilakukan benda yang sama terhadap kawan-kawan sejabatan, kepada orang lain yang baru kita berkenalan, kepada jiran tetangga dan sebagainya. Dan lagi saya ditanya apa soalan yang patut ditanya. Okey. Dan saya suka tegaskan pada tuan-tuan dan puan semua, saya tak bersetuju bila ada orang kata ini stupid question, soalan bodoh. Apatah lagi dalam proses pembelajaran, jangan kita terus menghukum orang bila dengar satu soalan yang kita tahu jawapan, dan bahkan jawapan tu memang makruf, maknanya satu dunia tahu. Contoh aja, ada bertanya kenapa karakter yang di parking, bila kita buka aircon bawah tu ada air, air banyak. Bila ditanya dalam satu kumpulan, dia jadi bahan lawak jenaka, dijadikan senda gurau sampai orang tu rasa tertekan, jadi tekanan. Dan adakah ini yang Haji tanyalah, adakah ini yang kita nak bila kita kecam orang yang sedang bertanya, dia memang tak tahu, dan itu masalah yang dia nak tanya dalam grup. Jadi bila kita jadikan itu kecaman, bahan, ejekan, dia punya emosi telah tercedera, dia dah disakiti. Tuan-puan, ini ada satu perkara yang sangat serius, sebab kita menyakiti hati orang lain. Dan sedangkan pada awal dia nak bertanya kenapa ada air di bawah kereta beliau, terangkan sajalah, dan itu menunjukkan jawapannya menunjukkan bahawa kereta itu airconnya, penghawa dinginnya sangat baik, yang lebih banyak air yang keluar tu tandanya lebih banyak, lebih baik. Jadi kenapa nak kita malukan dia dengan jawapan-jawapan yang pada saya sebenarnya tak ada soalan bodoh, melainkan jawapan-jawapan yang maafkan saya lah, yang tak sepatutnya kita keluarkan. Jadi dekat sini penting untuk kita faham dan kita tahu. Saya suka pegang kepada apa yang dikatakan, tak ada naif questions, soalan-soalan yang naif, ataupun perkataan-perkataan yang dilihat tidak cerdik, sebab setiap soalan itu adalah untuk tahu. Kalau anak kita tanya Allah dekat mana, kalau kita jawab jawapan yang salah, nanti kefahaman anak tu begitulah nanti. Jadi laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa huwas samiul basir. Allah Taala itu ada, Allah Taala Allahu mawjud bila makani. Allah Taala itu wujud tapi tak ada tempat dan arah. Kalau kita belajar sifat 20 kan. Jadi sebab itu bila anak-anak tanya kenapa burung gagak warna hitam macam tu, soalan kita pun tak terfikir, kenapa dia tak putih macam merpati misalnya, macam bangau misalnya, jawab sajalah, itu ciptaan Allah misalnya, sama juga. Ini kita belajar, soalan ni benda yang asas, tapi dia boleh menyebabkan sama ada kita dapat maklumat ataupun sebenarnya kita merosakkan suasana dan keadaan, kita tak membantu. Sebab dengan soalan lah menyebabkan pembelajaran itu akan berlaku. Cuma kita pilih soalan bagaimana untuk kita tanya, maklumat apa yang nak kita perolehi. Dan okey, dalam kebiasaan yang boleh kita lakukan, cuba tanya soalan yang boleh express interest. Contoh, macam mana, contoh dekat kenduri lah, macam mana dia masak nasi biryani ni kan, mana dah tahu orang tu minat makan kan, pakcik
Saya. Kalau pakcik nak pergi tempat kedai makan, pakcik pergi dekat Hussein Biryani, contoh kan. Jadi sebab manusia ni Haji, dia suka cerita tentang diri dia kan, apa yang dia pernah rasa, apa yang dia dah lalui, dan dia nak orang lain tahu, dia nak tunjuk orang lain tahu tentang minat dia kan. Dan dia suka orang untuk ambil tahu tentang apa yang dia minat, apa yang dia suka. Sebab bila kita bina rasa peduli kan, rasa macam orang lain ambil berat, ini kita akan bentuk permulaan kepada perhubungan yang lebih baik. Kita dapat networking, ini yang penting, yang mustahak. Sebab kita terlupa dalam, contohlah kita ada program sosial ini sebenarnya peluang untuk kita bersosialisasi sambil membina networking. Mungkin ada keperluan orang tu sedang cari dengan pakaran yang kita ada dalam bidang pekerjaan. Contoh Haji dalam bidang media massa kan, ada suara yang sedap, boleh mungkin dengan borak tu boleh jemput untuk majlis kenduri misalnya kan, jadi master of ceremony misalnya. Jadi kita bina. Dan saya suka kadang-kadang bila ditanya dah masuk pada bidang pekerjaan, saya kata saya seorang kaunselor berdaftar. Masya Allah, tiba-tiba ada peluang pula. Mereka sedang buat, ada satu keadaan tu, mereka sedang buat satu program dengan mereka yang sedang diuji. Saya boleh join venture bersama dengan mereka. Jadi, nampak tak, soalan ni dia boleh membina pelbagai ruang lingkup yang boleh menyebabkan sama ada kita expand ataupun kita backward kan. Jadi kalaulah juga kita nak bertanya kan, soalan-soalan yang mungkin agak sensitif, yang pertama bina dulu rapport. Maknanya rapport tu kena kukuh kan, kena ada rasa percaya daripada mereka dan kita. Dan sebab kadang-kadang mungkin Haji dekat kendara ni tengok sopan, santun kan, ni makcik buat menantu bagus juga ni, tapi nak tanya tu macam mana kan, tentu dah berpunya ke belum, tengok datang seorang je kan. Jadi bina dulu suasana tu kan, macam saya katakan tadi dekat masjid tu kan, mereka buat senda gurau kan, akhirnya pergi minum makan sama-sama kan, bergurau senda kan. Ada proses pembelajaran pula dekat situ. Jadi dan kalau kita nak bertanya tu, pastikan kita juga cuba rasa soalan kita ni baik ke tak. Yang kedua adalah kongsi juga maklumat tentang diri kita. Jangan kita je bertanya dah kahwin ke belum, duduk dekat mana. Yang kita tak beritahu, makcik, pakcik duduk dekat sekian-sekian kan, alhamdulillah pakcik dah berkahwin, anak pakcik sekian-sekian. Kita sharing information tentang diri kita juga. Ini untuk soalan-soalan sensitif kan. Dan selepas kita bertanya, listen, dengar kan, apa yang nak disampaikan, ataupun mungkin yang nak disampaikan oleh orang tu adalah perkara yang berlainan tentang minat diri dia, dengar kan. Sebab biasanya kita nak dengar apa yang kita nak dengar, kita tak nak dengar pun apa yang orang nak sampaikan kepada kita. Dan kalau yang keempat ni, kalau tuan-puan tak faham kan, apa yang yang telah disampaikan kan, oleh orang tersebut, cuba rephrase. Maknanya tadi awak kata awak datang dengan kereta, jalan sesak, dekat mana tu? Sebab kita tak faham kan soalan tu. Jadi kita tanya, kat mana tu? Kita ambil oleh perkataan dia, kemudian kita tanya kan? Dan ini akan membina satu kepercayaan yang lebih lagi. Dan sampai satu tahap mungkin orang tak berapa kisah sangat kan, bila kita bertanya soalan-soalan yang mungkin sensitif. Kalau soalan tu perlu sangat kan? Kalau tak perlu tak payah tanyalah kan? Jadi saya harap ini dapat membuka lagi ruang bicara kita pada malam ini, tuan-tuan puan-puan, untuk kita sama-sama faham sebenarnya. Itu yang penting, untuk kita raikan emosi orang lain, bukan kita sahaja sendiri. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji, dan insyaAllah kita nak sambung lagi selepas ini. Cuma saya nak tanya juga kejap lagi lah Haji, kalau orang luar soalan-soalan yang sensitif ini kita tanyakan kepada mungkin sahabat yang dah lama tak jumpa ataupun jiran, mungkin perkara yang memang di luar lah. Kalau melibatkan pasangan kita dalam rumah tangga ataupun ahli keluarga yang mungkin kita akan jumpa, jadi macam mana pula kita nak
damaikan suasana itu. Kita nak bertenang ataupun ialah kadang-kadang kita rasa macam Haji sebutlah tadi, dia tak ada stupid question, tapi kadang kita rasa macam apa soalan ni pun nak kena tanya. Jadi macam tu Haji. Jadi macam mana dalam rumah tangga agar harmoni perkara-perkara soalan-soalan begini yang boleh kita raihkan. Kadang-kadang kita lupa akan ada satu ketika nanti bila mana dah tiada pasangan kita, perkara-perkara sebegini akan menjadikan ingatan kita untuk si dia. Jadi insyaAllah kita nak berehat sekejap Haji, kembali selepas ini untuk bicara kita dalam tajuk yang kita bawakan berkaitan dengan soalan menyakitkan emosi ini. Jadi anda terus dengarkan kami, Kim Inspirasi Inforia Islami. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang disulami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Terima kasih anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan saya Faiz Haji Osman untuk Kemudi Hati. Setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga setiap bulan kita bawakan bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, untuk kita dengarkan bicaranya pada kali ini berkaitan dengan berhadapan soalan menyakitkan emosi. Nak tahu jugalah, anda mungkin boleh kongsi dekat ruang komen. Selalunya waktu bila ataupun suasana macam mana anda akan terima soalan-soalan yang memang tak terduga lah soalannya. Nak jawab tu memang tak ada dalam skema jawapan. Kadang-kadang rasa macam apa soalan ni pun nak kena tanya. Jadi itulah Haji, macam mana Haji? Kalau orang luar kan Haji, kalau kita pergi kenduri, kita jumpa pun jarang-jarang kan. Tambah sekarang nak jumpa pun susah lah, kita nak berkumpul ramai-ramai. Mungkin kenduri pun ada timing, ada shiftnya. Okay, orang ni datang pukul 10 sekian, jadi pukul 11 selesai, orang pula lain. Jadi susah nak berjumpa. Jadi macam mana pula kalau soalan-soalan dari ahli keluarga ataupun pasangan mungkin yang kita rasa kenapa soalan macam ni pun nak kena tanya. Jadi sebelum nak jawab tu adalah macam-macam emosi berlega dalam fikiran orang yang terima soalan ni. Tapi jawablah juga. Kadang-kadang muka kelat nak jawab pun. Macam mana tu Haji? Dalam rumah tangga lah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji. Tuan-tuan, dia begini. Kalau dalam rumah tangga ni, itu dah masuk pada satu zon yang berbeza. Tadi saya cerita tentang umum kalau dekat luar kan. Kita fokus kat rumah tangga. Kadang-kadang pasangan kita tak kisah sama ada suami ataupun isteri. Pertanyaan tu kadang-kadang double meaning. Ni sindir ke betul-betul simpati ni? Itulah kayuh jauh-jauh lagi kan, kayuh basikal jauh lagi. Lepas tu krem lain kali jauh lagi kan, biar krem tu lebih teruk tak lagi. Tahu bagi ke apa tu. itu lesen bagi kayuh jauh lagi ke apa kan, kita sebut salah tapi kita ambil secara positif je lah kan. Alhamdulillah, nanti quote balik kan, kenapa bang kayuh jauh, tak awak itu cakap contoh kan? Okey, maksud saya bila dalam zon rumah tangga ni tuan-tuan, kita ambil satu cara fikir, cara pandang yang berbeza kan, dari sudut cara pandang pasangan kita. Kita tahu kan bagaimana cara dia mengambil berat. Adakah dia jenis orang yang berterus terang, adakah dia jenis orang yang, maafkan saya, nerd kan, kalau kita buat lawak tu dia tak faham kan, dia perlukan penjelasan. Ataupun kalau kita buat lawak kenakan dia tu
dia cepat terasa. Jadi kita tahu macam mana. Jadi bila pasangan tanya benda yang mungkin saya katakan simple question lah, soalan yang sebenarnya ada jawapan tapi dia nak tanya, terus anggap pada sisi yang positif dia nak tahu. Abang keluar dengan siapa? Saya keluar dengan sahabat-sahabat saya. Ni nama sekian. Kan abang dah beritahu pagi tadi sebelum keluar. Tak, saya nak tanya saja. Dan kadang Haji, soalan ni dia macam dia nak periksa balik. Daripada awal pagi tu tanya, ini contoh situasi. Sama tak jawapan pada sebelum tu dengan selepas balik tu, kan? Jadi jawab je lah kalau kita tak buat salah, kan? Jadi terus, maknanya yang pertama, anggap pasangan kita ni, suasana dalam rumah tangga ni satu zon, kan, yang berbeza daripada yang dekat luar. Dan jawapannya tu pada saya lebih mudah sepatutnya, kan? Sebab itu pasangan kita, dan sebahagian daripada jiwa kita, kan? Jadi jawab sahaja dengan jujur dekat mana. Ada satu contoh dulu Haji, ada kawan ni dia beli rim basikal, kan? Rim tu sepasang, mana dua tu harganya 4,000. Jadi bila isteri dia tengok, isteri tak kisah pun, kan, hobi suami. Tapi satu hari isteri tanya, bang, macam baru je abang punya dekat tayar kat basikal tu, kan, sport rim kat basikal tu, berapa harga dia bang? Suami tu pun jawab, RM400 je, kan. RM400 je. Jadi selang beberapa minggu, isteri terjumpa resit dalam kereta, kan, tulis sport rim basikal harga RM4,000. Tuan-tuan boleh bayangkan apa yang berlaku, kan? Mulalah isteri akan start cakap, kata 400 tapi sebenarnya 4,000. 4,000 ni apa, kan? Sepatutnya 4,000 ni boleh buat beli emas ke, beli sekian, kan? Kenapa berlaku benda ni? Sebab ketidakjujuran tadi, kan? Awal tadi, kan? Sebab itu tuan-tuan, dengan pasangan ni, soalan dia bagaimanapun, pertama, cakap saja secara jujur, kan? Sebab jawapan yang baik tu dia akan bina lebih lagi kepercayaan dia pada kita. Tak kisahlah sama ada lelaki ataupun wanita, kan? Suami ataupun isteri. Sebab ni mustahak. Sebab dalam perhubungan rumah tangga ni, dia kena ada kejujuran, kan? Kepercayaan tu penting. Kalau kita nak helah lah, kan? Helah. Nabi SAW, kan, kisah Nabi SAW yang bagi cincin tu, kan, kita belajar daripada kuliah sirah, kan, Ustaz Masya Allah Ustaz Hazri, guru kita Ustaz Muhadir. Helah tu berbeza lah. Ini kita kena belajar dengan para masyayikh kita. Tapi saya nak katakan, jujurlah dalam hubungan, kan? Dan ini yang akan bentukkan satu suasana situasi yang lebih lagi. Dan Haji dan tuan-puan, soalan yang mungkin tersakit ni memang akan keluar daripada pasangan, dan terus saya katakan tadi awal, saya ulang lagi, ingat rumah tangga ni dalam zon yang berbeza, kan? Dia dua jiwa tapi sebenarnya satu hati, satu perasaan. Jadi bila kita memahami ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menguruskan lebih lagi, kan, isu yang berlaku dalam rumah tangga ini. Allahu a'lam. Terima kasih Haji. Saya terlintas tu bukan apa, mungkin Haji pun adalah terima kes-kes berkaitan dengan rumah tangga tentang soalan-soalan ini. Tapi sikitlah Haji sebelum kita nak berehat. Bagaimana tadi tentang soalan Haji ni, bagaimana bila jawapan tu yang mengundang emosi Haji. Contoh nak makan mana? Ikutlah. Tapi bawa pergi dah masak muka. Kenapalah bawa datang sini? Saya tak suka makan ni, tak ada menu yang sedap kat sini dan sebagainya. Macam mana pula jawapan-jawapan mengundang emosi tu Haji? Sikitlah untuk pesanan kita dalam rumah tangga yang bahagia ni, macam mana nak bina? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Okey. Tenang Elio semua, para suami, kan. Bila dah naik kereta, soalan pertama, yang nak pergi mana? Kita pergi kedai kain. Kedai kain dekat mana? Abang pergi je. Jalan-jalan mana pun kedai kain. Yang kita tahu kat mana je? Nilai 3, dekat Bangi Gateway, dekat mana? Takkan pergi ke Tangkak ataupun Kuala Kangsar, kan? Ada tempat kain juga, kan? Jadi kita bawa lah kenderaan tu kat tempat yang paling dekat dengan rumah, kan? Bila sampai, macam tadilah, muka masam, mencuka, kan? Tengok kenapa pula? Kan ni kedai kain, kan? Gedung kain, kan? Dekat nilai 3 ni, kan? Seluruh Malaysia turun ke sini.
Tiba okey, dah beli barang siap-siap kan, balik rumah, yang kenapa muka masam ni? Alah abang tu, orang kata nak pergi kedai kain, yang pergi ke nilai 3 tu buat apa? Itu banyak kedai langsir. Apa beza langsir dengan kain kan? So tuan, beginilah kan, ini pada saya lah, kadang-kadang dia jadi satu memori kan, dalam kita punya rumah tangga ni kan. Kadang-kadang soalan tu ialah, tapi maafkan saya, kebanyakannya daripada isteri kan. Kadang-kadang mereka tanya tu, yang pertama nak mengajak keluar, yang kedua untuk meraihkan emosi dia kan. Yang ketiga, lelaki ni, puan-puan, dia tak boleh meneka kan, dekat mana, makanan apa yang suka kan, misalnya kan. Jadi perlu diberitahu, abang, saya nak beli kain untuk buat baju batik contoh kan. Jadi suami tanya dekat mana, dekat mana-mana. Okey, yang awak kata dekat mana-mana, abang bawa kat tempat yang mana abang tahu kan, contoh. Jadi quote beliklah apa yang dia cakap kan, untuk kita elakkan. Dan kadang-kadang tu buat para suami, kalau kita quote pula nanti akan jadi isu pula. Jadi diam sajalah, telan saja. Okey, so dekat mana kita nak pergi sekarang kan? Sama juga dengan makan kan? Dekat mana nak makan kat mana-mana kan? Jadi bawa je kat mana-mana kan? Jadi pada saya lah, ada perkara-perkara, Haji, sebagai seorang suami, kita kendalikan emosi kita yang terlebih dahulu kan? Nak marah ke nak apa, kadang-kadang mungkin isteri ni dia nak keluar saja dengan kita kan? Itu waktu bersama yang dia perlu kan? Jadi raikan. Kita sendiri mungkin dekat luar ada program, kita punya aktiviti, hobi-hobi kita kan? Jarang mungkin kita bersama dengan dia kan? Dekat luar kan? Saya sekala makan kat luar, balik daripada masjid, kalau dia kata bang jom minum, tak apa, walaupun esok tahu kita ada kerja yang banyak nak dilaksanakan kan? Perlu rehat yang cukup, tapi ambillah sedikit waktu kan? Sebab nak meraihkan ini individu yang akan sentiasa bersama kita dalam apa keadaan sekalipun kan? Jadi ada perkara ini dah dipanggil sebagai toleransi dalam rumah tangga. Kadang-kadang isu tu tak perlu diselesaikan dengan isu yang lain kan? Tetapi dengan kesefahaman, dengan toleransi. Tak apalah, dia nak marah ke, dia nak tarik muka, tak apalah, saya faham awak dah penat kerja, awak pun wanita, saya pun tak apalah, saya raikan je kan. Dengar macam senang je, tetapi masya-Allah tuan-puan, inilah yang indahnya dalam sebuah perkahwinan. Bila kita dapat kendalikan perasaan kita untuk meraihkan jiwa perasaan pasangan kita. Wallahu a'lam. Saya terima kasih banyak Haji berkaitan dengan soalan itu. Dia kira macam kalau dalam rumah tangga ini pembelajaran, proses untuk kenal emosi pasangan itu sepanjang kita berada dalam rumah tangga itu. Dan itulah kita harap semoga macam Haji sebut tadi lah, ada sifat toleransi antara berdua kan, yang mana kalau ada soalan-soalan yang menduga, jawablah dengan tenang. Kalau ada jawapan-jawapan yang menduga juga, maka fikir-fikirlah dengan tenang. InsyaAllah emosi kita semoga Allah pelihara dalam kebaikan. Dan insyaAllah Haji, kita kembali selepas ini. Ada satu lagi soalan kita nak bicarakan tentang tajuk kita ini. Mengapa hari ini orang menjadi makin sensitif dengan soalan sensitif? Tak tahu mana satu yang sensitif. Tak tahu nak redakan yang mana dulu. InsyaAllah Haji, kita nak kembali selepas ini dalam Kemudi Hati kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-8926-7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku.
Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan menghasilkan banyak karya penting. Antaranya termasuklah Al-Khawas Al-Kabir yang dikenali sebagai Al-Maqalat Al-Kubra, Wal-Rasail As-Sab'in, Al-Mizan, Al-Mizaj dan As-Sibghah, selain juga Al-Istitmam yang diterjemahkan ke bahasa Perancis pada tahun 1672. Antara sumbangan terbesar beliau kepada teori kimia ialah pandangannya tentang kandungan logam, dan semua karya ini masih terdapat sehingga hari ini dengan sedikit pindaan serta tambahan sehingga era permulaan kimia moden pada kurun ke-18. Semua penyelidikan beliau dijalankan di makmal beliau di Kufah, Iraq, yang ditemui semula kira-kira 2 abad selepas beliau meninggal dunia, iaitu semasa kegiatan merobohkan beberapa buah rumah di kawasan seperempat kota yang dikenali sebagai Damascus Gate. Antara yang ditemui di celah-celah runtuhan batu termasuklah mortar dan kepingan emas yang besar. Negeri Sembilan 102.7. Terima kasih untuk perhatian anda menerusi Kemudi Hati, bicara di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan Tuan Haji Ikram Husin. Kawasan berdaftar kita bawakan tajuk kita berkaitan dengan berhadapan soalan menyakitkan emosi. Dan sedikit sebelum kita berakhir, kita nak tahu jugalah mengapa hari ini Haji orang semakin sensitif dengan soalan sensitif. Adakah orang yang adakah soalan itu yang sensitif ataupun kita yang menerima soalan itu sebab orang lain terima soalan yang sama, tenang-tenang aja. Kadang kita rasa kita melatah tu lebih daripada biasa. Macam mana Haji hari ini situasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya nak pergi sebelum kita rehat tadi Haji. Ya, Haji kata tadi kan, kadang-kadang wanita isteri bertanya ni sebab ingatan mereka kuat tau. Kalau dia tanya, abang ingat tak masa kita jumpa kali pertama tu saya pakai baju warna apa? Ada ingat tak? Cemas dia kan? Okey. Memori kad saya sikit empat penuh. Ini yang saya nak dengar jawapan tu kan. Dan untuk perempuan di kalangan lelaki begini kan, sebab tu macam lelaki ni dia punya memori tu dia tak sekuat wanita kan. Jangan bila bertanya tu kena ingat tu, suami aku ni bukan suami tu puan saja kan. Dia ada limit dia untuk ingat kan. Sebab ada kes saya yang jadi perbalahan kan. Abang tu dia salah sebut pula warna merah. Abang tu keluar dengan siapa baju warna merah, sedangkan suami dia rasa kalau aku tak jawab kan jadi balah juga, jadi minta kata dia. Rupanya salah pula tu kan. Jadi perbalahan juga. Jadi tuan-tuan, toleransi kan tadi ni penting sebenarnya kan. Jadi syarat kita faham ada kelebihan, ada kelemahan pasangan kan yang perlu kita sama-sama raikan. Okey, balik pada soalan Haji tadi. Kenapa agaknya sekarang ni soalan ni saya yakin puluh dan ratus tahun orang dahulu bertanya kan. Kalau dekat ruang komen dekat Instagram saya dengan Facebook pun sama kan. Dulu makcik-pakcik tanya tak rasa apa-apa kan? Tapi kenapa soalan-soalan ni jadi isu besar kan? Sampai dibincangkan kat peringkat negara kan? Saya pandang dari sudut psikologi lagi. Dulu benda yang ditanya ni perkara hari-hari yang kita lakukan kan? Tapi mungkinlah sekarang ni kita punya kebergantungan kepada teknologi kan? Telefon bimbit, gadget, media sosial ni sangat tinggi kan? Sebab tu kita boleh perhatikan dengan ramai-ramai berkumpul pun ahli keluarga sibuk dengan handphone masing-masing, tengok kan? Dia panggil sebagai pubbing kan? Jiwa raga kat situ tapi otak akalnya dekat gadget kan? Semua terlalu bergantung pada media sosial. Sampai kadang-kadang berjumpa tu aja secara bersemuka kekok
nak berborak dengan orang lain, apatah lagi dengan orang asing yang kita tak pernah jumpa dalam kenduri kendara misalnya. Dan jadi sampai apa-apa topik pun yang dibincangkan jadi sensitif. Dan semua nak dia jadi komen. Salah. Tanya pasal makan pun salah, tanya pasal umur pun salah, tanya pasal kahwin ke belum salah, tak ada anak pun salah. Kan saya kata kita jawab sahaja. Maaf Pakcik, saya belum berkahwin lagi, Pakcik doakan ya. Kalau dia tanya lagi kan, dia buka, okey nanti insyaAllah anak ni handsome, cantik, dapat kahwin sikit. Pakcik, makcik, kita borak benda lain lah, boleh tak? Tapi sebut dengan cara berhikmah. Ini kan adab dan akhlak. Malah boleh ke? Sebab kita tak biasa lakukan kan? Kita sebut saja, pakcik, makcik maafkan saya, kita borak tajuk lain boleh tak? Kan pakcik daripada mana contoh? Ini kita punya skill of communication sebenarnya yang makin kurang. Dan ini yang saya perhati kenapa soalan-soalan sensitif ni sampai boleh jadi isu besar dibincangkan. Pada saya tak perlu pun tapi disebabkan kerangka masalah tu kita lihat daripada kesibukan kita dengan media sosial sampai kita terlupa bagaimana nak meraihkan dengan bual bicara bersama dengan orang asing kat depan mata kita kan. Dan saya tak dan mungkin satu masa nanti tuan-puan nak tanya nama pun nanti akan jadi isu sensitif kan. Entah kalau kita sembang apa saja benda lah boleh jadi isu tentang udara pun jadi sensitif. Sebab apa? Sebab fragile, emotional fragile, sangat rasa semua apa yang dicakap tu tentang diri dia. Sebab tak? Sebab apa? Bila kita terbiasa dengan media sosial ni, kalau kita tak berhati-hati, kita kongsi tu untuk dapatkan apa? Kalau negatifnya likers orang suka, jadi terbawa-bawa dalam kehidupan secara realiti berborak dengan orang, kita rasa itu tentang diri kita dia cakap buruk tentang diri kita. Ini ada masalah juga dari sudut kejiwaan perlu kita tangani. Kalau tak, dia boleh pergi pada benda yang lebih serius lagi. Dan kemahiran manusia moden hari ini dalam berkomunikasi menjadi semakin nadir. Dia makin jadi terasing, makin kurang. Sebelum media sosial jadi budaya, ingat tak dulu kita tak kekok berborak dengan orang asing, uncle, auntie kat keliling kita kan, siapa-siapa pun kita boleh say hi, good morning dan sebagainya, tak rasa khawatir kan. Dan kita tunggu dekat klinik dengan orang asing pun kita tak rasa kisah nak bertanya khabar. Kita isi minyak dekat pan minyak, tanya dah makan ke belum pada orang asing yang jaga pun tak kisah jadi hari ni kita tengoklah kalau tunggu bas dengan kawan-kawan pun masing-masing dengan handphone jadi ini pandangan peribadi saya merasakan bahawa keterbawaan kita dalam hari ini yang terlalu fokus kepada gadget media sosial ni mungkin menyebabkan persenti kita pun menjadi makin sensitif dengan soalan-soalan yang sebenarnya boleh kita tangani dengan kemahiran komunikasi yang baik dan hikmah dan adabnya. Jadi wallahualam, perbincangan ni saya sebenarnya dan Haji kita nak buka supaya kemudian hati ni kita dapat satu gambaran bagaimana nak menangani isu-isu yang kita alami mutakhir ini. Dan saya mengharapkan Haji kan sahabat-sahabat tuan-puan ibu ayah kat luar sana mungkin boleh berkongsi kan lebih lagi. Mudah-mudahan menjadi sebab masing-masing memahami bagaimana kerangka nak melakukan komunikasi yang lebih berkesan dalam kehidupan kita hari ini. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk bicara kita kali ini. Satu tajuk yang amat dia bukanlah tajuk yang berat untuk kita bicarakan. Soalan-soalan itu kadang-kadang soalan-soalan macam Haji sebutlah dahulu kalanya kita rasa ialah perbualan harian. Semakin hari ia semakin pudar hari ini dan kita pun melihat hari ini kita pun rasa siapa yang dulu patut bagi salam, saya ke dia dan sebagainya. Itu pun patut perkara yang perlu kita perhalusi sama-sama. Sebenarnya banyak yang dah Islam gariskan dalam kehidupan seharian kita tentang adab bermasyarakat ini, nak muamalah bersama dengan sahabat, jiran, tetangga, semua itu dah diperhalusi. Dan kalau kita jaga sesama kita dalam apa pun yang disebut
yang diajarkan dalam Islam tu, saya percaya Haji, dia tak ada isu sensitif ke soalan itu, kita ke yang sensitif, itu pun tak timbul kalau kita benar-benar jaga tentang adab yang diajarkan dalam Islam, yang mana ialah dalam hadis Nabi pun sebut kalau tak ada perkataan baik pun lebih baik diam. Dan yang mana kalau orang memulakan salam dulu pun boleh terhindar daripada sifat sombong dan takabur. Jadi sama-samalah kita belajar, saya dan juga anda lah, pesanan untuk diri sendiri. Haji, terima kasih banyak untuk bicara kita kali ini. Semoga apa yang kita belajar sama-sama dalam Kemudi Hati ini, macam Haji sebut tadi, anda boleh kongsikan di ruang komen bagaimana hari ini kita melihat suasana masyarakat. Kita bimbang selepas ini kalau berlaku kejadian-kejadian ialah ada kecederaan yang melibatkan di jalan raya dan sebagainya, kita kurang rasa nak bertanya sebab kita bimbang soalan ni tepat ke pada waktunya, adakah sesuai nak bertanya ini dan ini. Jadi itu juga mengundang satu perkara yang kita risau, akhirnya masyarakat kita semakin jauh sesama sendiri, jadi hilang nilai-nilai dalam masyarakat kita. Haji, terima kasih banyak untuk respon bicara kita kali ini. Semoga dapat banyak kita belajar. Yang paling penting adalah komunikasi yang baik dan berkesan itu, agar mesejnya sampai, dan masa mesej sampai itu agar tiadalah orang kata gangguan-gangguan dalam nak menyampaikan satu-satu maklumat. Untuk tajuk bicara kita berhadapan soalan menyakitkan emosi ini, agar tahun 2022 ini kita belajar, satunya, adakah soalan-soalan ini sesuai untuk kita tanyakan pada waktu dan ketikanya. Satunya lagi, adakah kita ini terlebih sensitif dengan soalan-soalan yang mungkin biasa, yang mungkin ianya untuk merancakkan, menghangatkan suasana mungkin. Haji, ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah Haji. Terima kasih untuk ilmunya kali ini, untuk Kemudi Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat, saya teruskan stay bersama kami. Kemudi Hati akan kembali semula minggu ketiga untuk kita belajar banyak lagi tentang pengurusan emosi, pengurusan perasaan dan bagaimana untuk kita uruskan kehidupan kita nak muamalah bersama dengan manusia. InsyaAllah kembali semula dalam Kemudi Hati, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Maha suci, katakan baginya segala puji, katakan Allah yang maha besar. Bila katakan hadir keterangan, katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Ya Allah yang maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian.